Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakanlah walaupun ada 6 orang di sini. Okey. Tak tahulah yang lain tu pergi mana. Okey, tajuk yang seterusnya kita dah habis pengenalan kepada GKT, kita dah habis almost finish lah. Okey, cuma awak je yang masih lagi mungkin ada persoalan. Nanti boleh tanyalah. Okey. So untuk hari ni kita akan teruskan dengan bab yang ketiga. Bab ketiga juga tak sesusah mana. Okay. Kita cuma nak tengok segitiga, segi empat dan juga poligon. Poligon ni adalah rajah segi lima, segi enam dan segi lapan lah. Kat tu yang kita akan belajar. Okay. So kesemua nama dia adalah poligon. Tapi yang dekat awal first tu dia tu segi empat dan poligon. Okay. Kategori semua ni adalah jenis-jenis poligon. Okay, so yang first kali yang perlu kita ketahui adalah kita kena mahir apa istilah yang terdapat dalam poligon berkenaan lah. Okay, sebab soalan ni penting dalam merungkai jawapan bagi soalan teori bahagian A. Okay, kemungkinan akan disoal. Dilabelkan mungkin contohlah dia tanya awak A tu apa, B apa, C apa, D apa. D dan F dan sebagainya lah. Dan awak diminta untuk tuliskan jawapan. Sebab setiap jawapan awak akan diberi markah satu. Okay? So benda ni amat penting lah. Awak kena hafal dan awak kena fahamkan lah apa bendanya. A adalah puncak lah. Okay? Kalau tengok secara logiknya pun dah boleh tahu dah. Itu adalah satu segitiga dan paling atas tu dia terms dia kita namakan sebagai puncak. Okey, boleh nampak paparan kita? Boleh. Okey. Dan berhampiran dengan puncak for sure akan ada sudut puncak. Okey. Dan C adalah sisi. Salah satu sisi dari tiga lah. Kalau dia adalah segitiga, maka salah satu tu adalah sisi. Yang ini juga adalah sisi. Kalau kata tanya, ni pun sama, ni pun sama. Juga sisi, benda yang sama. Okay, so D adalah tinggi bagi segitiga berkenaan lah. Okay, so E adalah sudut tapak dan F for sure akan jadi dia punya tapak. Kita ada puncak, sudut puncak, kita ada sisi, kita ada tinggi, kita ada sudut tapak dan kita ada tapak. Boleh faham setakat itu? Ini adalah basic knowledge sahaja. Okay, cumanya kalau dalam exam you kena jawab lah. Jangan tak jawab pula. Sebab benda mudah. Okey, G di sini adalah garisan penengah. Ini adalah satu segitiga. Kalau ini diberi sebagai sisi, okey, ini juga adalah sisi dia. Okey, yang ni juga adalah sisi, maka garisan ini, okey, garisan ni menuju ke titik tengah. Yang ini adalah midpoint. Okay, MP saya tulis. So, panjang ini dengan panjang di sebelah dia should be the same. Okay, garisan tu adalah namanya garisan penengah. Dia membahagi dua garisan CC. Okay, untuk yang ini pula, katalah ni saya labelkan A, B, C. Okay, so A akan menuju ke A kecil, saya just labelkan, nak bagi nama. Okay, A. Okay, B tadi tadi midpoint Okay, saya labelkan dia sebagai B kecil. So B dan C di sini saya labelkan dia C. Ketiga-tiganya adalah garisan penengah. Boleh faham? Okay, garisan penengah. Dia membahagi dua setiap sisi mengikut puncak ABC dia. Boleh faham setakat itu? Faham. Okay, good. Ini adalah teori. Kita akan buat juga untuk bahagian B
cara nak melukis garisan penengah. Kita akan buat nantilah. Okay, untuk hari ni kita clearkan bab teori terlebih dulu. Okay, kalau tak ada masalah kita proceed. Okay, ini adalah simple sahaja Kita just nak tahu je nama dia apa dia. Okay, simple sahaja. Kita recall balik apa yang dah awak belajar masa di tingkatan 3 dalam matematik lah. Okay, segi tiga sisi sama. Kalau you perhatikan, ketiga sisi dia tu diberikan garisan di situ. Dia calik-calik dua. Okay, maksud dia ketiga-tiga sisi adalah sama panjang. So, ciri dia. Ciri you kena ketahui lah. Setiap sisi dia, okay, sama panjang. Sama. Kalau setiap sisi yang tiga tu dah sama panjang, maka sudut dia juga adalah sama besar. Sudut dalam dia. Okay. Sudut sama besar dia itu, you tahu kan dalam satu segitiga, hasil tambah dia adalah 180. So kalau dia sama, you just divide by 3 lah. 180 dibahagi 3. That's why you akan dapat sudut dalam dia, sudut pedalaman adalah 60 darjah. Ini matematik sikit lah. Okay. So kita kena fahamkan yang ini, barulah you boleh tuliskan dalam jawapan untuk soalan ciri. Clear Okay, yang seterusnya kita ada segitiga tepat. Segitiga tepat, kalau you perhatikan di situ ada satu segi kecil dekat sini. Tu menunjukkan 90 darjah lah. Yang ni semua orang tahu lah. Cuma je bila sampai dekat bab ciri, kemungkinan awak akan nak tulis apa Okey, tak payah nak fikir-fikir nak tulis apa. Awak tengok balik rajah tu. Okey, awak boleh ambil idea dari rajah tu untuk tuliskan jawapan bagi ciri dia. Boleh faham? Okay, so common sense di sini, dia awak nampak 90 darjah, so awak tulislah satu daripada sudut dia adalah 90 darjah. Dah dapat markah. Okay. Dan dia ini ayat je panjang. Okay, tak perlulah nak menghafal. Cuma awak fahamkan bila ada sudut tepat 90 darjah. Okay. Daripada 90 darjah awak tengok, okay, garisan yang setentang dengan dia, mestilah nama dia adalah hypotenuse. Okay, dalam matematik pun awak belajar tu, hypotenuse dia adalah yang paling panjang. Boleh dapat For example, let's say saya ada bahagian di sini saya letakkan angka 3, kat sini angka 4. Kalau you recall balik Pythagoras theorem, okay, berapakah nilai untuk hypotenuse? Ada siapa yang ingat? Kita belajar teorem Pythagoras. Kita ada 3, nisbah 4, nisbah apa tu? Cepat. Siapa boleh bagi jawapan? 5. Yes, very good. Okay, so di sini adalah 5. Yang ni matematik lah. So, logik akal dia bagi tahu dekat awak. Okay, di sini sisi bertentang 90 darjah adalah yang paling panjang. Okay, paling panjang dan dinamakan tu sebagai hypotenuse. Understand? Boleh faham tak? Bila ada segitiga tepat yang setentang dengan 90 darjah, mestilah hypotenuse di mana sisi tu adalah merupakan sisi yang paling panjang. Kenapa tak boleh sekejap Sekejap. Cikgu, Amal suruh accept dah. Itulah saya terbaca dah tu. Dia auto lah sebenarnya. Sebab saya dah klik kat sini, nampak tak? Dia. Saya dah auto on kan dia. So, nak masuk, dia terus je masuk. Tu saya tak sempat admit dia dah masuk. So, Amar ada? Boleh
Amal? Ya. Boleh Tadi nampak macam ada orang. Izlan pergi mana? Ada? Izlan ada Izlan? Izman tak ada. Dah hilang. Dia hilang dah? Hmm. Macam Cik Small lah pula. Baru duk cakap lepas tu hilang dah. Okey, boleh yang tadi? Kalau boleh kita teruskan yang berikutnya. Okey, apa nama segitiga itu? Itu adalah segitiga kaki sama. Macam mana you tahu tu adalah segitiga kaki sama? Sebab kedua-dua sudut pada base dia, pada tapak dia adalah merupakan nilai yang sama. Sudut ni sama. Bila dia sama, sisi di sini adalah sama. Sisi pada tapak sahaja tak sama. Okey? So ciri dia. Okey, kita tengok segitiga. Okey, yang di bawah dia bagi dia. Sekejap lagi kita akan tengok ciri lah. Okey, segitiga tak sama kaki sebab nilai sudut dia setiap satu adalah berbeza. X, Y dan Z. Okey, so ciri dia. Okey, dia bagi kat bawah dulu. Sisinya tidak sama panjang. Sudut juga tidak sama besar. Ini common sense je. Okey, so ciri saya rasa awak tak ada masalah. You just refer balik diagram. Refer balik rajah yang diberi. Awak boleh interpret sendiri. Okay, so ni logik akal lah. Dua sisi sama panjang. Sudut bertentang dengan sisi yang sama adalah sama. Okay, ni yang sama panjang adalah sama. So benda ni tengok daripada drawing, dah boleh create dia punya ciri. Boleh ke? Tak susah kan? Soalan-soalan ni dia biasanya akan keluar dalam soalan teori awak. Okay, next. Okey, kita dah masuk untuk langkah pembinaan segitiga sama sisi. Okey, apa maksud sama sisi? Macam tadilah yang kita belajar. Dia minta awak lukiskan satu segitiga di mana PR diberi pada awak. Katalah PR, PRQ. Okey, so ketiga-tiga sisi ni akan menggunakan sisi yang sama panjang. Okey? Sebab ni segi tiga sama sisi. Soalan kena baca. Boleh ke? Boleh faham jelas apa yang dikehendaki dalam soalan. Okey, so langkah yang pertama, awak ambil jangka lukis awak. Okey, you cucukkan di P. Sini cucuk kat P ke kat R ke tak ada masalah. Saya cuma nak dapatkan jejari PR. Okey, jangka lukis saya akan menggunakan jejari PR. Boleh imagine tak macam mana keadaan jangka lukis awak tu? Boleh tak kelas? Saya nak sekarang jangka lukis awak tu mengikut ukuran PR panjang dia. So buka lah jangka lukis awak tu. And then saya pilih untuk cucukkan yang tajam di titiknya P. So saya akan buat lengkup. Okey, ni dia ambil di R. Sama je lah. Kedua-dua radius awak iaitu radius R, berpusatkan di R sini. Kita nak radius PR, awak akan lukis satu lengkup. Ni lengkup yang ni. Okey, dan jejari masih yang sama, cuma awak alih kedudukan jarum jangka lukis awak. Sekarang cucukkan pula di P. Okey, bila cucuk di P akan dapat satu lagi lengkup di sini. So kita akan dapat dua lengkup, di mana dua lengkup akan bersilang macam ni. Kita nakkan persilangan situ. Okey, nak buat apa dengan persilangan tu? Kita nak sambungkan garisan. Supaya kita akan ataupun dia akan terbentuk segitiga sama sisi. Okey, ada soalan untuk kaedah yang pertama ni?
Atau ada yang tak dapat, tak faham? Atau Faham. semua boleh faham, boleh ikut? Boleh semua? Kalau okey, kita proceed. Okey, next. Okey, boleh Okey, sekarang kita nak bina segitiga tepat. Okey, bila sebut tepat, mestilah ada 90 darjah. Okey, PQR. Apabila diberi panjang PR adalah hypotenuse dan satu sisi PQ adalah 50 mm diberi. Awak faham maksud dia? Maksud dia PR diberi, saya lukis kecil kat sini boleh nampak Okey, PR adalah hypotenuse lah. Sekejap. Okey, PR adalah hypotenuse. Okey. So dekat mana sudut yang 90 darjah yang dimaksudkan? Soalan nakkan segitiga tepat. Bila segitiga tepat mesti dapat 90 darjah. Okey. So 90 darjah tu berada di mana? Tadi kita dah tahu dah syarat untuk segitiga tepat. Okey. Tadi kita ada sudut 90. Yang setentang dengan sudut adalah hypotenuse. So dalam soalan ni kita ada hypotenuse. So yang setentang dengan dia adalah 90 darjah. Kita nak bina sudut macam ni. Boleh faham? Di mana PQ diberi pada awak siap-siap dalam soalan iaitu nilai dia adalah 50 mm. Yang ini awak kena sukat. Ambil jangka lukis, ambil pembaris awak, sukat 50 mm. Boleh tak setakat tu? Faham apa yang saya jelaskan? Kelas? Faham. Boleh. Okay, good. Okay, macam mana pula cara nak melukis? Dia ada kaedah dia. Okay, tengok betul-betul bila ada, ni betul tips bila ada segitiga tepat dan minta awak lukiskan melibatkan hypotenuse, okay, di mana 90 darjah adalah kawan dia, kita kena gunakan kaedah. First kali kita kena bahagi 2 jarak PR. Ada siapa yang tak jelas macam mana cara nak bahagi 2 jarak PR? Boleh bagi tahu? Kalau tak tahu saya proceed. Kalau tak ada yang bermasalah kita proceed. Tak ada Tak ada yang ni Boleh Okey. Sekali lagi, panjang PR kita bahagikan 2 untuk dapatkan pusat di atas garis PR di mana pusat berkenaan akan digunakan untuk melukis semicircle seperti mana yang ada dalam view ataupun paparan awak sekarang lah. Okey, setakat itu. Jelas atau belum? Jelas. Okey, ini adalah, good. Ini adalah kaedah yang kena awak patuhi. Kalau kata dalam soalan exam, awak lukis segitiga, dah cantik, komplit dah. Tapi tak ada langkah kerja. So, markah tak akan diberi pada awak. Okay, so ingat bila melibatkan 90 darjah hypotenuse, langkah dia adalah bahagi 2 garisan yang diberi pada awak and then dapatkan dia punya pusat, lukiskan satu semicircle. Okay, semicircle ni dia jadi macam satu benda yang ni benda apa tu? Baca Asad? Wajib. Yes, jadi satu benda yang wajib. So wajib ada wajib lukis. Okay. Last kali, you tengok balik pada soalan dia. Soalan dia kata panjang PQ diberi sebagai 50 mm. So apa nak buat dengan ukuran tu? Ada siapa yang boleh bagi jawapan? Kita bincang. Zakwat, do you have any idea? Nak buat apa dengan PQ? Ya. Nak guna alat apa? Nak buat macam mana? Cerita sikit.
Guna jangka lukis. Yes, very good. Okay, so you have to use your jangka lukis. Okay, ambil ukuran 50 mm atas pembaris awak, sukat dan cucukkan jangka lukis mata yang tajam tu di R. titik P. R. Okay, dapatkan P. persilangan. Yes, yang jarak PQ tu adalah 50 mm. Jelas Bila dah dapatkan persilangan Q, okay, di mana dia memotong pada semicircle awak yang wajib tadi tu, so dapatlah awak lengkapkan awak punya segitiga. So dah siap. Ni segitiga yang dikehendaki dalam soalan. Kita tak perlu ukur sudut PQR. Okay, berapa? You tak boleh juga guna set square, letak ataupun adjust awak punya kedudukan PR, dapatkan dia, hubungkan dia, sambung ke Q. Tak boleh. You kena ada yang inilah. Okay, yang di mana saya kata tadi tu adalah wajib. Yang ini juga adalah kena ada. Juga adalah mesti ada. Langkah kerja wajib ada. Okay, di samping awak tandakan jarak 50 untuk PQ lah. Bila dah selesai semua, barulah awak hitamkan menggunakan pensel yang colour hitam. Jangan ambil colour lain lah, jangan guna colour biru. Okay, sekali lagi awak tersasul guna biru pula. Hitam dan tebal. Okay, clear Tak ada masalah Boleh ingat? Bukan setakat faham, kena ingat Sebab lepas ni saya akan bagi dekat modul, awak kena buat lah. Okay. Okay, yang seterusnya kita ada satu garisan PQ. Okay, kita ada satu garisan PQ di mana nisbah sisi dia dah diberikan pada awak sesiap. Kita ada 4, nisbah 3, nisbah 5. So dia minta kita binakan satu segitiga. Macam manalah cara dia? Ada siapa yang ada idea? Clue saya bagi macam ni lah. Okay, awak imagine, okay, awak ada seutas tali rafia. Tahu tali rafia? Dia macam ni. Dia macam tu. Tahu tali rafia, pernah dengar? Tahu. Awak imagine sekejap ada satu tali tu. Yang panjang dia berapa tak kisahlah. Ada satu tali dan hanya menggunakan satu tali awak diminta untuk bentukkan tali tersebut kepada satu segitiga. So agak-agak awak macam mana you nak buat? Siapa boleh cerita? Satu tali rapia nak buat segitiga. Macam mana nak buat? Potong 3. Potong 3. Potong. You potong 3. Tanpa memotong tali tersebut. Teka-teki kah? Macam mana cara nak selesai? How are you going to solve this problem? You ada satu rope, satu tali dan awak diminta untuk createkan tali itu kepada satu bentuk segitiga di atas kertas lah. Jangan angkat tali tu. Angkat tali tu payahlah. Letak dia di lantai. Macam nak buat? Bentukkan dia. Ambil tali tu, tadi tali kan? Tali yang panjang ni. Okay, katalah ni tali tu kan? Okay, ni tali. Saya akan ambil hujung, katalah saya labelkan A dan B. Okay, katalah saya akan ambil hujung B. Saya akan bagi dia jadi, saya akan angkat kan? Saya akan angkat dia. Katalah saya ambil ni sebagai tapak. Okay, saya kena kekalkan jarak ni. Saya angkat ni, B ni, mai ke sini. Saya lipat lah katanya, saya macam bengkokkan dia. Okey, asalnya panjang dia sampai A kan. Saya bengkokkan dia sampai sini. So saya siap lah, saya dapat satu segitiga. Di mana jarak yang ini tadi adalah jarak, katalah sini titik 1, titik 2. Yang ni B. Ni titik, okey ni satu saya. So jarak ni dengan jarak ni adalah A prime saya. Nampak tak?
Okey, yang B pula 2B, saya katalah saya tandakan 1. Yang ini adalah jarak yang sama. So, B saya pun dapat di sini juga. Boleh faham tak? Itu yang dimaksudkan dengan seutas tali diminta awak bentukkan dia menjadi satu segitiga. Kita angkat sahaja hujung dia untuk bagi dia bertemu pada satu titik. Okey, so di situ akan terbentuk satu segitiga. Di mana, saya ulang jarak A1 okey, akan sama dengan jarak A'1. Nampak? Okey, dan jarak B2 akan sama dengan jarak B'2. Okey, boleh faham tak apa yang kita maksudkan di sana? Tak faham je. Tak faham? Berapa orang yang tak faham? Semua tak faham? Okey, awak bayangkan awak ada satu tali. Okey, panjang ni. Tapi awak diminta untuk buat satu segitiga. Okey, so saya akan ambil hujung ni, saya kekalkan. Saya bubuh lah tape ke apa tak bagi dia bergerak. So saya angkat yang hujung ni, katalah hujung A. Okey, ni hujung B. Saya akan angkat hujung A supaya A saya tali tu akan duduk kat sini. Okey, so jarak ni akan jadi sama. Nampak tak? Okey, di sini pula, ni tadi saya bagi nama 1 kan, titik 1, titik 2. Okey, dekat titik 2 pula saya akan angkat jarak 2B supaya tali tu kena dekat sini. Dia akan bersilang. So jarak ni katalah saya levelkan 3 ni. Dia akan dapat jarak yang sama lah. Boleh faham? So tak ada lagi dah lah, benda ni semua tak ada lah. Dah kita angkat P ke sini. Jadi, boleh faham? Apa maksud prime semua tu? Prime tu saya label je. Saya bagi nama je. Kalau tak nak prime tak apa. Okey, saya bubuh titik 3. Kalau tak ada prime, maksudnya sini saya gantikan dengan titik 31 titik 32 lah. Itu sahaja. Boleh faham? Boleh faham tak? Sebelum kita nak teruskan apa yang sebenar yang kena kita lukis. Saya bagi nampak, saya nak awak faham dulu idea tu. Boleh ke? Okey, kita tengok kok awak akan nampak lagi jelas. Okey. Dia kena imagine lah awak ada tali. Okey. Awak bengkokkan tali tu. Okey. Yang diberi pada awak sekarang adalah perimeter. Okey, perimeter bagi satu garis lah untuk buat segitiga. Okey, satu perimeter PQ diberi pada awak tapi awak kena highlightkan ini 4, 3, 5. Apa maksud pembagian 4, 3, 5? Panjang, lebar, tinggi. Yes, awak kena top up kesemuanya sekali. You kena ambil 4, okey. Ditambah dengan 3, ditambah dengan 5. So, berapa dapat? 12 bahagian kan? Okey. So, dapat 12 bahagian. So, apa yang perlu awak buat di sini adalah you boleh pilih mana-mana point. So, di sini dia pilih P untuk dia buat pembahagi 12. Pembahagi ni pun awak dah belajar sebelum ni. Ingat lagi yang mana kita gunakan 2 set square. Ingat lagi hari tu? Okey, dia bahagi sehingga 12 bahagian dan dia labelkan 1, 2, 3. Fokus kita adalah pada inilah 4. Okey, ni 4. Okey, so sini 3 tambah ni dah jadi 7 dan yang akhir sekali adalah 12 lah. Okey, di mana 12 tu ada 5 bahagian. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, bahagian yang tengah 1, 2, 3. Okey, 1, 2, 3, 4. Okey, bila dah selesai buat pembahagian di sini, awak kena hubungkan nombor 12 awak ke
titik Q. Macam ni. Okay. And then awak selarikan pada angka yang saya bulatkan tu. 7 dan 4. Tak perlulah buat 11, 10, 9, 8 dan semuanya. Ambil masa. Okay. Kita just move. Kita movekan kita punya 2 set square tu. Ingat lagi cara nak buat gaisan selari. Kita dah ajar. Okay. Kita akan movekan dia ke titik yang berkaitan sahaja. So ni semua adalah gaisan yang selari. Okay. Setakat itu. Boleh faham kaedah yang digunakan? Hello kelas. Boleh faham ke tidak? Boleh. Boleh Good Okay, tengok betul-betul. Okay, tengok betul-betul Okay, apa yang dia tengah buat sekarang? Okay, apa yang dia sedang lakukan sekarang adalah dia ambil jarak. Okay, yang ini yang saya highlightkan color merah di sini dah jadi tapak segitiga. Yang ini kita gunakan sebagai tapak. Nampak? Hujungnya 4 dengan hujungnya 7 kat sini. Saya gunakan yang tengah ni sebagai base dia ataupun dia punya tapak. Ini lebih mudah lah. Okay, jadikan yang tengah tu sebagai tapak. Okay, saya akan ambil jangka lukis. Okay, saya ambil jangka lukis. Berpusatkan di sini Katalah saya nyatakan dituliskan di sini 4. Saya label je. Tak kisah nak letak apa pun. Saya letakkan angka 4. Cucuk di 4. Ambil ukuran jari 4 ke P. Okay. Ni awak cucuk jangka lukis. Ambil ukuran 4P. Buat satu lengkung. Ni lengkung dia. Lengkup. Sorry. Buat satu lengkup. Berpusatkan di titik 4. Jejari dia adalah jejari 4P ataupun P4. Sama sahaja. Okey, yang itu faham atau tidak? Faham. Okey, good. Okey, next. Masih guna jangka lukis awak. Cuma sekarang kita pindahkan pula pada titik. Let's say saya labelkan dia sebagai, saya ambil ni je lah Saya ambil angka 7 kat sini. Okey, saya akan ambil jejari 7 ke Q. Okey, ambil jejari 7Q dan cucukkan jangka lukis awak pada titik 7 dan lukis lengkung jejari 7Q. Dia akan dapat segitu. Okey, setakat itu. Faham atau tidak? Faham. Itu yang saya maksudkan tadi. Kita ambil tali. Tali 7Q ni bawa pergi sampai ke sana. Okey. Tapi di sini kita guna jangka lukis. Tadi tali sahaja. Boleh faham tak tadi? Maksud saya. Perimeter. Ni perimeter ni istilah perimeter. Okey. So sekarang awak dah dapat jawapan. Jawapan awak adalah ini adalah puncaknya titik PQ. Let's say this one is a R. So dah dapat R, dah boleh sambung lah. Tu. Dapatlah satu segitiga. Boleh? Segitiga tu dihitamkan sebagai hasil jawapan akhir kita. Ketiga-tiga sisi segitiga awak perlu hitamkan sebagai garisan objek. Menandakan itu sebagai jawapan akhir awak. Di samping langkah kerja. Ni kena ada. Okay, garisan ni wajib ada. Ini semua kena ada. Tak boleh tinggal. Semua tu adalah langkah-langkah kerja yang perlu awak highlightkan. Sebab itu dikira sebagai markah. Okey, ada soalan setakat itu? Ada yang tak jelas? Hello? Hello, my GKT student. Are you there? Ada masalah ke ataupun tak ada masalah? Boleh faham?
Faham. Okey. Faham Yang lain faham Jangan lena sudah. Sebab awak kena hands on. Tu masalahnya. Kalau you lena, saya tak tahulah. Kau kamera. Okey. Siapa tu? Ada soalan ke untuk soalan 5 sebelum saya berpindah ke soalan akhir, soalan 6 untuk hari ni? Hello? Tak. Hello? Tak ada. Tak ada Boleh Boleh. Kita proceed number 6. Okey, number 6 ni dia dah agak complicated sedikit lah. Okey, saya minta sangat-sangat supaya awak buat catatan sedikit lah. Okey, soalan dia adalah soalan nak bina satu segitiga di mana diberi pada awak adalah 3 info. Ketiga-tiga tu adalah garisan penengah bagi satu segitiga. For example, let's say we are trying to draw this triangle. Katalah kita nak lukis segitiga ABC. Tapi sisi AB, sisi AC, sisi BC tak diberi pada awak. Sebaliknya, yang diberi pada kita adalah apa? Garisan penengah. Yang saya tunjuk awal tadi tu. Okey, ini info yang kita ada. Itu yang diberi pada awak sekarang dalam soalan number 6. Diberi info AA. Okey, BB. Dan juga CC. Dia tak bagi ABC Dia bagi dekat garisan penengah. Okey, so ada kaedah dia. Kaedah dia agak complicated sedikit sahaja. Okey, berbanding soalan yang sebelum. So that's why saya minta awak tolong buat catatan sikit lah dalam buku nota awak. Boleh aja you catat sebarang. Okey, sebarang perkara yang berkaitan dengan kelas kita lah. Jangan catat BM segala bagai kat situ. SKT sahaja. Boleh Okey, tengok betul-betul. Kita akan start. Okey. Okey, kita akan lukiskan garisan BB terlebih dulu. Boleh sesiapa tu tolong mute sekejap. Boleh Macam mana nak tahu panjang BB? Sebelum kita lukis BB tu, kita kena tahu dulu info panjang BB berapa. So, I'm gonna ask you. So, what's the length for BB? 8.85 mm. Yes, very good. Okay, so you have to follow the exact value which is given earlier. Awak diberi awal dalam soalan 6. So, kita ambil balik ukuran tu, kita ukur betul-betul 85, kita lukiskan di mana-mana di atas kertas lukisan awak. Boleh faham? Jangan lukis tengah-tengah BB ni lah. Sat lagi tak ada tempat, tak ada space dah. Okay, as long as ada space, you anjakkanlah supaya muat untuk BB dengan CC. Okay? Okay, dia lukis BB panjangnya 85 and then yang ini dibahagi 3. Wajib Wajib bahagi 3. Ini adalah formula. Tak boleh dibahagi 4, dibahagi 2 ataupun dibahagi selain dari 3. Wajib 3 sahaja sebab kita nakkan value 2/3 ataupun 2/3 dari panjang BB. Sebab tu dia tak buat di 1. Dia sambungkan 3 ke B and then dia pergi ke 2, selarikan. Garisan selari ni memang selalu nak guna lah. So bila nak guna 2 set square wajib ada. Understand? Okay, clear? And then next dia akan melukis pula CC dia. Okay, saya padam sedikit yang saya conteng. Okay. Ni pun kita padam. Okay. CC juga akan kita lakukan perkara yang sama. Sama seperti yang kita buat pada BB.
Kita akan bahagikan 3 jarak sisi menggunakan kaedah yang dah pun awak pelajari sebelum, di mana kita akan gunakan benda yang sama, tapi sekarang jarak dia sekarang dah jadi 2/3 sisi. That's why kita akan ambil yang ni sat lagi lah. Kita prepare dulu. Saya tanda siap-siap 2/3, 2/3. Okey, setakat 2 tu, awak ada soalan? Atau tak tahu macam mana nak bahagi? Tak tahu macam nak bahagi 3 tu Manalah nak bahagi 3? Tak ada soalan, kita proceed. Kena ukur panjang Ni aja langkah tu kerja awal untuk Ha. bagi 3 tu. Okey, boleh saya? Ya. Kita ukur panjang sahaja. Kita ukur jarak B tadi 85. So sini 85. Tanda bahagi 3. Ini kita ukur pula 75. Kita bahagi 3. Itu step dia. Wajib bahagi 3 setiap panjang. Ketiga-tiga panjang ataupun ketiga-tiga penengah yang diberi. Okey. Dia wajib dibahagi 3. Okey. Wajib bahagi. Ini adalah formula. 3. Ni formula dia. Contoh macam ni lah. Kalau ada satu garisan. Okey. Ada satu garisan macam ni. Saya buat garisan. Katalah awak diminta untuk bahagikan garisan itu kepada 2. Di mana nak bahagi garisan ni kepada 2 garisan yang sama panjang. So you kena bahagi 2 lah. Itu adalah syarat dia. So nak bahagi 2, ini guna kaedah dia. Okey, bahagi 2. Atau boleh juga awak guna kaedah ni. 1, 2. Pergi sana, pergi sini. Sama je. Boleh pakai. Nampak tak? Tapi dalam soalan penengah, wajib dibahagi 3. Itu adalah dia punya formula. Sebab formula dia nakkan kita gunakan 2/3. Ni. Sekali lagi kita akan guna. Yang ni agak complicated. Kalau you tak tengok betul-betul, mungkin awak akan confuse lah. Okey, setakat tu boleh sebelum saya proceed lagi? Boleh. Okey, good. Next, awak ambil jarak AA. Kenapa kita pilih AA? Sebab AA adalah jarak yang terpanjang antara ketiganya. Okey, so saya gunakan AA di sini untuk jadikan tu sebagai base segitiga yang nak kita proceed kepada jawapan akhir. Okey, so ambillah ruang di mana-mana as long as ruangnya muat untuk membolehkan awak melukis. Okay, let's say we choose over here. Okay. AA adalah 95 di mana dah pun awak sukat awal tadi. Okay. Ulang balik langkah yang sama. Ketiga-tiga garisan AA, BB, sisi telah pun kita bahagi kepada 3 bahagian yang sama. Okay. Okay, so di sini pun juga kita akan nak bahagikan kepada 2/3 AA lah. Nampak tak? Yang ini akan jadi awak punya base dia. Ataupun dia punya tapak lah. AA. Sebab saya pilih tu. Sebab saya pilih dia yang terpanjang. So saya jadikan AA untuk base dia. Boleh saya proceed? Boleh kelas? Hello? Boleh. Boleh Okay, tengok. good. Okay, nampak AA ditandakan dekat awak di situ. Sekarang ni fokus awak pada AA dulu. Sebab kita akan buat sesuatu pada garisan AA. Okay. So, kita akan ambil jarak 1/3 dari AA. 1/3 tu di sinilah. Okay. Ni jarak dia. Bila saya kata ambil jarak, okey, awak kena faham bila ambil jarak, maksudnya penggunaan alat lukisan awak yang tepat adalah jangka lukis. Nampak tak? Okey, so ni adalah jarak 1/3. Okey, 1/3 dari AA kita. Kita guna yang ni.
Untuk base kita akan gunakan 1/3. Boleh faham yang ini dah masuk ke formula lah yang perlu awak hafal dan awak fahami. Kalau hafal saja tak tahu macam mana nak implement, tak boleh nak proceed jugalah. Okey, setakat itu boleh ikut lagi? Hello? Any respond? Boleh. Okay, good. 1/3 saya akan gunakan jangka lukis. Okay, saya akan panjangkan garisan AA. Okay, saya akan ambil A kecil sebagai pusat dan saya akan lukis satu semicircle. Okay, di mana jarak dia adalah 1/3 dari jarak AA. Jarak AA. Boleh faham? Ini langkah langkah step dia. Okay, ada soalan setakat tu? Mengganggu ruang. Okey. Okey, ada soalan setakat itu? Boleh ikut lagi? Boleh. Ya. Okey, step yang seterusnya adalah tengok betul-betul. Okey. Sekali lagi Okey, saya hilangkan saya punya tulisan. Nak bagi awak tengok lah, takut tak nampak. Okey. Okey, tengok betul-betul. Fokus awak adalah pada 2/3 BB. Okey, tengok Kita akan ambil jarak 2/3 BB menggunakan jangka lukis. Tengok pada BB. Terhasilnya garisan ini. Nampak? Di mana kita dah ambil jarak 2/3 BB. Nak bawa pergi mana jarak 2/3 BB tu? Okey, sebelum kita proceed nak bawa pergi mana tu. Awak faham tak macam mana kaedah nak mengambil jarak 2/3 BB? Kalau tak faham kita nak ulang. Hello? Faham. Okay, good yang lain? Nina je ni. Yang lain faham ke tak? Saya sekarang sedang mengambil jarak. Okay, good. Saya tengah mengambil jarak 2/3 BB. Okay, fokus mata awak pula pada base. Pada tapak AA awak. Okay, tengok tadi kita dah ambil guna jangka lukis. Jaraknya 2/3 BB. Sekarang kita nak proceed. Okay. Okay. Kita akan, saya padam ni sebab tak nak awak nampak semak kan. Okay. Tengok Okay, sekarang menggunakan jarak 2/3 BB awak, jangka lukis awak cucuk di, let's say saya labelkan di X. Okay, cucukkan dia and then di sini saya labelkan dia Y. Nampak tak X dan Y saya? Sebelum saya teruskan lah untuk penandaan titik. Okay, good. Ingat jangka lukis awak cucukkan di X, buat satu lengkuk. Okay, lengkuk tu nampak? Yang sedang keluar, 2 lengkuk di situ. Nampak tak? Nampak. Okay, lengkuk yang di sebelah atas ni, okay. Kejap saya jawab. Fikir sekejap. Saya ni sekejap. Ya Kak Syida? Ada PDPR tak? Ada tengah online. Boleh. Lepas ni boleh tak? Okay. Alright. Okay. Okay, kita teruskan Okay, berpusatkan di X tadi, kita akan ambil jarak 2/3 BB. Nampak Jarak ni adalah 2/3 BB. Dari titik X. Jelas? Okay. And then, berpusatkan di Y pula. Okay, sini kita akan
tandakan lengkuk kita menggunakan jarak 2/3 BB juga. Ni. That's why kita dapat itu. Satu kita tanda belah atas, satu lagi kita tandakan di sebelah bawah. Menggunakan titik X dan titik Y. X sebelah atas, Y sebelah bawah. Upside down. Okey, setakat itu ada masalah ataupun tidak? Yang ini kena hafal Langkah kerja kena hafal. Kalau you dah gunakan X, titik X untuk buat penandaan 2/3 BB, menggunakan jarak yang sama 2/3 BB awak, pindahkan dia pula ke pusat Y, buat lengkuk di sebelah bawah, upside down. Jangan buat Y, tandakan kat sebelah atas 2/3. Tak boleh. Satu atas, satu bawah. Itu je. Syarat dia gitu je. Boleh setakat ni? Kita dah nak menghampiri jawapan dah. Boleh saya proceed? Boleh. Ingat JKT ni dia complicated. Kalau you tak duduk dengar, tak duduk tengok hands on, memang ke laut lah. Okay, last kali, mata awak tolong fokuskan pula pada garisan CC. Sebab saya akan ambil ukuran 2/3 CC menggunakan jangka lukis. Sama macam yang kita buat pada BB tadi. Okay, tengok Tengok pada drawing CC kat atas tu dia akan buat penandaan. Okey, nampak garisan ni? Okey, garisan tu nampak pada CC? Okey. Nampak. Good. Kalau awak nampak, kekalkan jangka lukis awak dengan jarak 2/3 CC, pindahkan dia ke mana? Okey, ke base kita. Base kita kat mana? Dekat XY tu. Boleh faham? Boleh nampak sekarang Bayangkan awak ada jangka lukis yang berjarak 2/3 cc. Okey, di tangan awak. Sekarang you nak lengkapkan awak punya jawapan akhir pada base ataupun pada tapak kita. Okey, tapak kita di AA tu lah. Okey, tadi recall balik sekejap je. Tolong ingatkan balik. Tadi saya gunakan X, X untuk lengkapkan ataupun untuk lukis lengkuk 2/3 BB sebelah atas. Boleh faham Sekarang, dia opposite. Saya tak boleh guna titik X untuk tanda lengkuk 2/3 cc sebelah atas. Kalau tak boleh sebelah atas, kita nak tanda sebelah mana? The question is, kita nak tanda di sebelah mana? Saya nak gunakan titik X. Jarak yang saya ada sekarang adalah 2/3 cc. So, di mana yang kita akan tandakan? Kat belah Cucuk bawah. di X, nak tanda atas atau bawah? Itu persoalan. Bawah. Yes, very good. Kita akan tandakan dia di sebelah bawah. Okey, bila dah tandakan di sebelah bawah, katalah kat sini Okey, kekal menggunakan jangka lukis awak yang berjarak 2/3 cc tadi. Pindahkan pula ataupun awak cucukkan pula di Y. Okey, boleh bayangkan awak cucuk di Y, so sekarang nak lukis lengkuk 2/3 cc tu di sebelah atas atau bawah pula? Atas. Yes, very good, di sebelah atas. So ini daripada pusatnya Y, dia adalah lengkuk 2/3 cc dan yang ini tadi adalah 2/3 cc. Jelas tak di situ? Upside down sahaja. Okay. So saya padam balik saya punya drawing yang tak berapa comel tu. Okay, untuk bagi laluan. Okay, untuk awak tengok lah. Okay. Saya akan lengkapkan 2/3 cc. Kita just ulang balik. Okay. 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 Di mana ini adalah 2/3 cc. 2/3 cc. Okay, setakat itu jelas atau tidak? Jelas. Okay, good. Next. Okay, tengok betul-betul kita dah final dah ni. Okay, dah ultimate dah. Dah nak dapatkan jawapan.
persilangan-persilangan tu kita akan gunakan jadikan A, B, C kita sebagai perpenjuru yang diwakili oleh satu segitiga. Sebab garisan penengah kita dah selesai. Okay. So yang kita labelkan A, B dan juga C di sini boleh dijadikan sebagai titik untuk menghubungkan garisan agar ianya membentuk satu segitiga seperti mana yang dikehendaki dalam soalan 6. So perhatikan Okey, kita dah siap. AB sambung. Okey, dah siap. Tapi awak kena hati-hati bila awak sambungkan garisan B pergi ke C, make sure garisan CC yang ini mesti melalui titik A kecil awak. Kalau tak lalu, maksudnya your drawing there might be something wrong somewhere lah. So bila ada problem, kena check balik, kena buat semula lah. Sehingga garisan CC ni dia akan lalu. Okay? Dia akan kena pada titik A kecil kita. Ujung B sambung ke C mesti kena kat situ. Okay. Itu kita dah final. Kita dah siap soalan. Okay. Kita dah habis. Okay. Ada soalan? Ada soalan sebelum kita stop kelas? Ada tak soalan? Tak ada. Hello? Awak boleh faham ke? Boleh tengok. Kalau diminta untuk buat boleh Boleh ke? Boleh tak? Buat latihan lah. Ya. Kalau saya Boleh. bagi nanti soalan modul boleh tak buat setakat yang kita belajar? You akan masuk satu persatu lah. Okay, kita akan tengok nanti Okay, so as for today